Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan zikir yang telah kita ucapkan diterima Allah dan dijadikan dia sebagai penyuci kepada hati-hati dan rohani kita. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, hati rohani kita dia tak makan nasi tapi dia makan zikir Allah. Jadi apabila kita berzikir, hati kita rohani kita hidup dan hati kita terbuka untuk mendapatkan cahaya Allah Ta'ala. Dan dengan itu apabila kita baca kitab hikam, akan mudahlah masuk akan isi pengajiannya ke dalam hati kita sampai dapat kita merealisasikannya, dapat kita amalkan dalam hidup kita. Ya para jemaah sekalian, pada pelajaran kitab hikam yang di mana kita telah mulakan pada minggu lepas, kita telah mengatakan hikam itu maknanya hikmah-hikmah. Dia plural daripada perkataan hikmah. Hikmah itu mana kebijaksanaan, sesuatu terbukaan yang Allah bukakan kepada hambanya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berfirman, siapa yang dikurniakan ilmu hikmah, sungguh dia telah diberikan kurniaan yang sangat baik dan sangat besar sekali. Dan begitulah ulama kita, para alim ulama, aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Mereka bukan sekadar alim tetapi mereka juga kekasih wali Allah. Dan Allah melimpahkan kepada mereka ilmu hikmah. Sesungguhnya kita pun tidak mendapatkan ilmu hikmah itu kerana kelemahan kita dan kedhaifan kita serta kegelapan hati rohani kita. Tetapi Alhamdulillah Al-Imam Ahmad Ibn Atta'illah Iskandari rahimahullah ta'ala yang mengarang kitab hikam ini, apa yang dibukakan oleh Allah Ta'ala secepis daripadanya dibukakan untuk kita pula, supaya kita juga dapat mengenal Allah dan menikmati kehalusannya, kerohanian seseorang itu menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan itu dapatlah kita nikmat daripada makrifat yang mereka perolehi daripada Allah Ta'ala. Dan itulah kitab hikam yang ada di hadapan kita. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah mulakan dengan kalimah hikam yang pertama. Jadi kitab hikam ini beberapa kalam-kalam atau ucapan-ucapan hikmah yang telah disusunkan yang lebih kurang dalam 200 kalimah ataupun 200 kita katakan ayat. Ayat yang pertama yang telah kita bicarakan minggu lepas, bahawa antara tanda orang yang meletakkan harapan dia kepada amalan dia ialah bahawa apabila dia telah melakukan sesuatu kekurangan, dosa ataupun maksiat, maka kurang pula harapan dia kepada rahmat Allah Ta'ala. Itu yang telah kita bicarakan minggu lepas. Kenapa? Yalah, begitulah sifat manusia yang beramal. Bila dia beramal, Masya Allah, tahajud, baca Quran, Yasin dan bersedekah, dia punya harapan tu tinggi. Semoga Allah memberikan rahmat Allah kepadanya. Dan apabila dia telah meninggalkan, tertinggal salat tahajudnya, tertinggal zikirnya, tertinggal dia bersedekah, dia tak buat apa yang baik, maka dia pun ada pula dosa, maka harapan daripada rahmat Allah itu turun. Maka manakan mungkin Allah beri aku kebaikan, manakah mungkin Allah murahkan rezeki aku, manakah mungkin Allah sampaikan hajat aku, kerana aku telah berdosa, kerana aku telah meninggalkan tahajud. Jadi di sini orang ini sebenarnya salah. Kenapa salah Ustaz? Kerana dia punya sandaran dia bukan kepada rahmat Allah, sandarannya kepada amalan dia. Jadi menyandarkan rahmat Allah kepada amalan itu adalah perbuatan yang silap. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memberikan rahmat itu bukan kerana kau punya ibadat, bukan kerana kau punya sedekah, tapi Allah memberikan rahmatnya kerana Allah nak beri rahmatnya kepada siapa hamba yang dia kehendaki, tanpa mengira amalan dia. Hatta orang yang kafir pun Allah Ta'ala berikan rahmat. Allah beri mereka makan, minum, kekayaan seterusnya. Jadi adalah kesilapan orang yang menyandarkan bahawa Allah akan kurniakan dia kurniaan dengan kerana amalannya. Ini tak ada beza seperti iblis. Iblis yang di mana dia memandang ibadat dia tu sudah banyak 70,000 tahun, sehingga apabila disuruh sujud kepada Nabi Adam AS, dia tolak dan dia tak mau. Kenapa? Kerana dia mengatakan aku lebih baik pada si Adam. Kerana dia melihat diri dia sudah ibadat 70,000 tahun dan dia dijadikan daripada api, sedang Adam dijadikan pada tanah dan satu sujud pun belum lagi kepada Allah Ta'ala.
Jadi orang yang bersandarkan kepada amalan dia dan merasa amalan dia itulah yang akan mengangkatkan darjatnya, orang ini tersilap, bahkan sama saja seperti iblis. Maka dengan sebab itu di sini harapan kita bukan kepada amalan kita, harapan kita kepada rahmat Allah Ta'ala. Maka dengan itu Tuan Pengarang kita menyusuli pula pada kalam hikmah yang kedua, nak membicarakan bagaimana ada orang yang nak habiskan masanya atau peruntukkan masa umurnya hanya untuk ibadat kepada Allah. Kenapa? Kerana sangkanya dengan ibadat itu semata-mata dia akan mendapatkan rahmat Allah dan darjat-darjat yang tinggi. Maka dengan itulah kalam hikmah yang kedua pada malam ini kita menyambungnya di muka surat yang ke-11 kepada mereka yang ada kitab yang baru tu, muka surat yang ke-10 kalau tak silap saya lah, ya. Berkata Tuan Pengarang kita Imam Ahmad bin Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan barakah ilmunya kepada kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala juga merahmatkan Tuan penterjemah kitab ini, Ustaz Salim Bahrasi, dan ditinggikan darjatnya dan dilimpahkan keberkahan ilmu kepada kita. Dan kepada kedua-dua guru kita ini kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihum bikum fid darin amin. Iradatukal tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Artinya keinginan untuk tajrid, melulu ibadat tanpa berusaha dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha, iaitu kasab, untuk mendapatkan keperluan sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar, yang halus. Jadi di sini ada disebutkan perkataan yang mungkin kita tak biasa, iaitu perkataan tajrid. Tajrid dari bahasa Arab. Tajrid itu maknanya semata-mata melulu untuk ibadat sahaja. Itu maknanya tajrid. Maknanya orang ini tak mau bekerja, tak mau mencari rezeki, tak mau itu, tak mau ini. Kau nak buat apa? Aku nak ibadat saja pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang seperti ini, dia dinamakan tajrid. Dan di sini disebutkan, iaitu padahal Allah masih menempatkan kau pada golongan orang-orang yang harus berusaha, sedangkan dia ada tanggungjawab, ada keluarga, ada anak, ada rumah tangga. Patutnya dia bekerja, patutnya dia berusaha mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi ditinggalkan semua itu semata-mata kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, nak menjadi hamba yang beribadat sepenuhnya pada Allah. Apa kata Tuan Pengarang kita? Maka kata Imam bin Athaillah, itu adalah merupakan daripada nafsu syahwat kamu yang tersembunyi. Maknanya itu bukan kerana Allah, itu kerana nafsu kamu tu. Nampak tuan-tuan? Padahal dia tu nak ibadat pada Allah. Tapi nak ibadat pada Allah tu dalam keadaan yang kau berkewajipan untuk berusaha mencari rezeki untuk anak isteri keluarga semua. Kau ada tanggungjawab tapi kau tinggalkan tu, maka engkau itu sebenarnya mengikut nafsu sahaja. Nah, inilah dia tuan-tuan antara keadaan setengah-setengah orang yang kononnya nak mendekatkan diri pada Allah, tapi dia telah meninggalkan kewajipan dia. Jadi dalam perkataan tajrid, tajrid itu maknanya yang meluluskan ataupun menentukan dirinya khusus untuk Allah Ta'ala. Alim-alim ulama ada membicarakan dia terbagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian tu macam mana? Tajrid yang zahir. Zahir dia tu, Masya Allah, dia tak kerja,
Buat apa? Semayang saja, zikir saja, baca Quran saja, beramal saja, puasa setiap hari. Masya Allah. Itu zahir, tapi batinnya tidak seperti itu. Kenapa pula batin tak seperti itu? Kerana zahirnya dia beribadat, batin dia kata, tak ada orang ke nak datang nak jumpa aku ke? Tak ada orang nak minta air jampi ke? Tak ada orang ke nak bagi aku hadiah ke? Mana orang ni masuk masjid, keluar masjid tak tengok ke aku duduk kat tepi masjid ni, duduk pegang tasbih. Hati dia tu masih bersangkut dengan manusia. Hatinya masih bersangkut dengan dunia. Zahir saja dia tak bersangkut dengan dunia. Zahir saja dia itu beramal. Orang ini namanya penipu. Dia bukan dia beribadat pada Allah, tapi dia mengikut nafsu. Itu satu golongan. Golongan yang kedua, tajrid batin. Tajrid batin itu apa? Zahirnya dia bekerja. Zahirnya dia mencari rezeki seperti orang biasa. Tapi hati dia tak bergantung pada manusia. Hati dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Hati dia senantiasa ingat Allah Ta'ala. Itulah yang Allah Ta'ala puji kepada mereka dalam ayatnya. Rijalul la tulhihim tijaratun wala tijaratun wala lahun an zikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dengan perniagaannya, dengan permainannya daripada mengingati Allah. Wa iqamis salat wa itaiz zakat, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Zahirnya dia bekerja, zahirnya dia berniaga, zahirnya dia itu sama seperti manusia biasa. Tapi hati dia tak lalai daripada ingat Allah. Hati dia ingat, bila waktu semayang ni, dah dekat masuk zuhur lah, dah dekat masuk asar lah, aku dah masuk zuhur ni tak semayang lagi. Hati dia ingat kepada semayang, hati dia ingat kepada Allah, hati dia ingat untuk baca Quran. Orang ini dipuji Allah. Zahirnya dia seperti manusia. Alah, dia itu biasalah niaga je. Dia itu kerja makan gaji. Tapi hati dia dengan Allah, bergantung kepada Allah. Itu namanya tajrid batin. Dan ada pula yang mengandungi kedua-dua tajrid. Tajrid zahir, memang dia pun tak ada urusan dunia. Tajrid batin, hati dia pun bersangkut kepada Allah Ta'ala. Seumpama para wali-wali Allah. Wali-wali Allah, setengah-setengah wali Allah, memang kita nampak dia tak ada kerja apa pun. Tetapi walaupun dia tak ada kerja, dia kerja dengan Allah Ta'ala. Ibadat dia kepada Allah. Dan tak sedikit pun dia bimbang tentang rezeki dia. Tak sikit pun bimbang tentang kehidupan dia. Kenapa? Kerana dia tahu Allah Ta'ala telah meletakkan jaminan pada diri dia. Tapi itu siapa? Orang yang sudah sampai darjat makam para wali-wali Allah. Jadi kita ni, maaf tuan-tuan, sebab tu kata tuan pengarang kita ni nak pesan kepada kita. Kalau kamu ini masih mempunyai tanggungjawab, kamu ini masih mempunyai pekerjaan, kewajipan untuk memenuhinya, untuk kamu berikan kepada anak isteri keluarga, dan kamu ini kalau sekiranya beribadat sepenuh masa, maka kamu sudah mengabaikan kewajipan kamu. Kamu ini sebenarnya bukannya beribadat, ini nafsu kamu. Kenapa? Kerana kamu sebenarnya pemalas, tak mau kerja. Sebenarnya kamu ni berangan-angan konon nak jadi wali. Moga-moga kamu mendapat karamah, benda-benda pelik, rezeki datang bergolek depan mata. Jadi ini sebenarnya nafsu kamu yang tersembunyi. Tersembunyi. Orang tengok zahir, wah dia ni ahli ibadat. Tapi sebenarnya ibadat tu ibadat nafsu. Maaf tuan-tuan. Jadi perkataan Imam Ibn Atha'illah ni, dia bukan nak mengenunding jari pada sesiapa. Dia tu kena. Jangan tuan-tuan. Kita belajar tasawuf ni, selalu kita menunjuk jari tu ke mana? Kepada diri kita. Ini akulah ni. Supaya kita tak buruk sangka pada orang. Supaya kita memperbaiki diri kita. Supaya jangan kita melakukan sesuatu pada zahirnya ibadat, tapi hakikatnya ialah nafsu kita. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha, untuk kasab tu bahasa Arab, untuk berusahalah. Padahal Allah Ta'ala telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu ibadat. Mana orang yang tajrid, tanpa kasab, tanpa usaha. Maka keinginannya demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Ini sebaliknya pula. Orang yang Allah Ta'ala telah angkat dia punya kedudukan dia. Allah Ta'ala telah beri dia masa untuk dia dapat penuhkan masa dengan ibadat. Alhamdulillah,
rezeki dia pun tak ada masalah. Alhamdulillah datang rezekinya, datang kemurahan Allah Ta'ala pada dia. Tapi maaf kata dia tamak. Tak cukup lah. Orang tu rumah besar, aku rumah ni pondok aja. Dia itu kereta besar, akunya kereta buruk aja. Dia rasa tak puas dengan apa yang dia ada. Dia pun menceburkan diri dengan pekerjaan dunia. Padahal apa yang Allah dah beri itu mencukupi keperluan dia. Dan tetapi kerana keinginan dia untuk dapat lebih daripada apa yang dia sudah ada, itulah namanya nafsu yang mana telah menjatuhkan dia daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Jadi kedua-duanya itu adalah silap dan salah. Siapa yang Allah Ta'ala telah letakkan dia darjatnya orang yang bekerja, teruskan kerjanya. Tapi ibadat taat syariat Allah jalan. Siapa yang Allah Ta'ala telah letakkan dia di tempat tajrid, di mana dia telah diberikan kemudahan, kelapangan, rezekinya sudah cukup ada. Dan dia sudah berada di tempat yang ahli ibadat. Teruskan dengan amal ibadat dia. Itulah ibaratnya. Maka jangan kita membuat keputusan dengan nafsu kita. Kita sangka kita nak mendekatkan diri pada Allah, tapi sebenarnya ada nafsu yang tersembunyi di sebalik niat kita yang untuk ibadat pada Allah. Sebab kewajipan seseorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Lebih-lebih apabila majikan itu ialah Allah yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan apa yang menyusahkannya. Kita ni pekerja. Majikan kita letak kat mana? Engkau jadi tempatnya duduk depan sini. Engkau pergi hantar barang ni. Engkau pergi buat urusan ini. Apa yang disuruh oleh majikan kita, kita jalankan. Sebab kita tahu kita pekerja, dia majikan. Apalagi kalau kita mengetahui majikan kita ialah Allah. Dialah Tuhan, kita hamba. Apa yang Allah letakkan kita, yes, aku terima ya Allah, aku syukur padamu ya Allah, aku reda ya Allah. Allah letakkan kepandaian kita kepada urusan perubatan. Silakan dengan urusan perubatan. Allah letakkan kepandaian kita untuk kita berniaga. Silakan dengan berniaga. Allah berikan kepandaian kita untuk kita menjadi pemandu. Silakan jadi pemandu. Ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita rasa tak puas. Aku nak ibadat terus pada Allah. Aku tak mau buat kerja ni. Aku tak mau bekerja. Jadi kita sudah menyalahi apa yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi ini namanya hamba yang derhaka kepada Allah. Nampak tuan-tuan ya? Jadi sebab tu di sini kita bersyukurlah pada Allah. Apa kau ni kerja macam ini aja? Alhamdulillah, inilah kepandaian aku, inilah kebolehan aku yang Allah Ta'ala telah beri. Sekadar inilah aku jalankan kerja mencari rezeki buat sementara hidup ini. Besok mati pun semua tinggal ya. Lebih-lebih apabila majikan itu Allah yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan yang menyusahkan. Jadi Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Kalau hamba ini dipandai dalam satu bahagian, umpamalah dia pandai dalam kerja pejabat, tapi kalau dia letakkan dalam urusan perniagaan, nanti akan rugi nanti. Nanti dia akan menanggung kerugian dan jadi bankrupt. Dan kalau dia pandai berniaga, kemudian diletakkan dalam urusan menjadi kita pentadbir, ini nanti rosak negara ni. Dia bukan pandai mentadbir, dia boleh pandai berniaga saja. Jadi Allah tu lebih mengetahui dengan keadaan diri kita. Jadi kita jangan rasa hina, jangan rasa rendah dengan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita. Ya Allah, ada orang kerja hebat-hebat, aku ni kerja macam ini saja, malu aku. Jangan. Kenapa? Sebab ini yang Allah Ta'ala tentukan. Rezeki engkau datang pada engkau melalui kerja yang kau lakukan, yang Allah telah tentukan untuk engkau. Jadi macam itulah kita reda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan tanda bahawa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajipan dalam agamamu, juga menyebabkan kau tidak tamak dan rakus terhadap hak orang lain. Dia ada tanda juga. Tanda yang Allah Ta'ala menetapkan kau dengan urusan pekerjaan dunia kau. Apa tandanya Ustaz? Tandanya kita dapat jalankan kerja kita dengan baik, kita tidak menyusahkan orang, dan kita dapat menjalankan pula
kewajipan agama. Sembahyang kita tak tinggal, kita dapat berpuasa, dapat pula kita datang belajar kelas agama. Alhamdulillah, nak apa lagi? Yang kewajipan kita untuk cari rezeki pun sudah ada, dan kewajipan kita kepada Allah pun dapat laksana. Syukur Alhamdulillah. Maaf kata, oh dia dapat kerja, tapi kerja dia tu susah nak sembahyang. Kau dia dapat kerja, tapi datang kelas agama pun susah datang kelas agama. Tak dapat datanglah ustaz, kerjalah. Kalau macam tu, carilah kerja yang dapat kau datang kelas agama, dan carilah kerja yang dapatkan sembahyang dengan baik. Walaupun kita kata sekadar 5 waktu yang fardu, tapi dapat mengerjakan pada waktunya. Tidaklah sampai qada, sampai kita balik rumah baru nak sembahyang. Jadi kita lihat kepada apa pekerjaan kita lakukan. Kalau kerja kita sudah memang bagus, dah dapat rezeki, kemudian memang dapat masanya untuk kita ibadat, dapat datang belajar, dan tak ada pula kita kekurangan. Memanglah kurang kita punya gaji. Orang lain gaji 10,000, aku gaji hanya 2,000 saja. Tapi cukup untuk makan minum anak isteri keluarga kita. Sudah syukur Alhamdulillah. Itulah ketentuan Allah untuk kamu, dan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dipesankan oleh tuan guru kita ini. Dan tanda bahawa Allah Ta'ala mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha, iaitu tidak berkasab, apabila Tuhan memudahkan bagimu keperluan hidup dari jalan yang tidak disangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, kerana tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajipan-kewajipan. Tandanya orang itu Allah Ta'ala pilih untuk duduk dalam maqam darjat tajrid. Maqam darjat orang yang hanya ibadat pada Allah. Tidak ada urusan dunia bagi dia. Apa tandanya? Tandanya hidupnya dalam keadaan aman, dan rezekinya pun makmur. Tak ada apa yang perlu dicari lagi. Ibarat kata kita, maaf kata umur pun sudah 65. Anak-anak pun kata, bapa tak payahlah bapa nak kerja lagi susah-susah. Bapa pun dah tua dah. Cukuplah duit CPF dapat tu. Ini anak-anak pun ada 3-4 orang. Kita akan bantu bapa. Apa lagi nak susah lagi? Dah lah, umur pun dah lanjut. Dah anak-anak pun dah kata nanti mereka sokong. Rumah pun dah habis bayar. Tak ada apa lagi kita nak. Tak ada nak hutang-hutang sana sini lagi. Jadi tumpukan pada ibadat. Dapat sembahyang tahajud, dapat sembahyang duha. Dulu masa bekerja, nak sembahyang duha pun susah nak dapat. Dulu masa bekerja, nak sembahyang tahajud pun terkejut saja. Susah nak bangun tahajud, penat, letih kerja. Ini sekarang anak-anak pun kata, bapak tak payahlah susah-susah lagi. Bapak pun dah berumur dah. Sudahlah bapak tumpu pada ibadat. Alhamdulillah. Dan dia pun tak ada rasa susah. Dan apabila sekiranya pada sesuatu masa kekurangan duit dia atau kekurangan ekonomi dia, dia pun tak rasa gusar. Dia tenang. Kenapa? Sebab dia tahu semua itu datang daripada Allah, dan dia menyerahkan diri dia kepada Allah. Itulah maknanya orang ini memang Allah pilih untuk duduk maqam tajrid, untuk duduk di dalam peringkat orang yang menyerah sepenuhnya ibadatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini kita bukan boleh buat-buat. Oh, aku nak ibadat saja pada Allah Ta'ala. Nanti dulu engkau ada tanggungjawab. Anak isteri kau siapa nak bagi makan? Oh, tawakal ala Allah. Mana boleh macam tu? Nabi kita pun bekerja juga, berusaha. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun bekerja juga. Dan begitu juga sama sahabat-sahabat. Satu masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia masuk ke dalam masjid, dia tengok pemuda-pemuda sedang duduk berzikir. Dia pun datang dengan rotan, dia pun halau pemuda-pemuda itu pergi ke pasar, pergi bekerja. Bukan ini caranya yang diajar oleh Nabi kita. Kenapa? Sebab kita disuruh ibadat, tapi jangan mengabaikan tanggungjawab dan kewajipan kita kepada mereka yang di bawah tanggungan kita. Subhanallah tuan-tuan, Islam ni agama yang adil, bukan agama la rahbaniyah fi Islam. Kata Nabi, tidak ada kita katakan rahbaniyah. Rahbaniyah tu pertapaan. Pertapaan tu apa? Dia tak buat ibadat, tak buat kerja, hanya bertapa ibadat saya pada Allah. Tidak ada pertapaan dalam Islam. Itulah ibaratnya. Jadi begitulah dia ajaran Islam kita. Tapi kalau orang yang sudah sampai masanya Allah Ta'ala nak pilih, seperti para wali-wali Allah, seperti orang yang dah berumur, seperti yang kita contohkan tadi, alhamdulillah terserah kepada Allah yang menentukan baginya.
Syaitan sebagai musuh manusia tidak suka bila melihat manusia itu tenang. Maka ia akan datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan, kemewahan, ketenangan orang lain untuk membangkitkan sifat tamak dan rakus, iri hati terhadap apa yang bukan bahagiannya. Sehingga apabila dia melepaskan sifat yang tenang, tenteram itu untuk menurutkan sifat tamak dan rakusnya. Kita sudah ada rezeki, kita sudah ada kerja, kita sudah ada bisnes. Rezeki pun alhamdulillah syukur tak pernah putus. Cukup untuk anak isteri, keluarga, rumah tangga semua cukup. Tapi ni setan sudah datang. Dia itu ada 10 kedai, engkau baru 1 kedai. Dia itu ada 10 kereta, engkau baru 1 kereta. Dia itu ada rumah 4 biji, engkau baru 1 biji. Nah, ini datang sifat rakus. Jadi asal-asalnya cukuplah dengan 1 kedai dia, 1 kerja dia, meniaga dia, dapat datang belajar, dapat semayang, dapat solat Jumaat, syukur bagus. Tapi bila sudah datang sifat tamak haluba, nak supaya nama dia pun glamour, masuk dia di surat khabar, orang kenal aku orang kaya, orang kenal aku ahli meniaga yang maju. Dia pun maaf kata, buka sana, buka sini, buka sana, keluar negeri lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tak ada masa nak datang belajar. Akhir semayang pun compang-camping. Akhirnya anak isteri pun tak jumpa. Jumpanya bila? Jumpanya seminggu sekali atau sebulan sekali. Kenapa? Sibuk outstation kat luar negeri. Kenapa? Ada meniaga lagi kat luar. Masya Allah. Berapa lama nak hidup tuan-tuan? 1000 tahun? 100 tahun? Tak ada. Kita pun tak tahu. Umur kita malam ni ke besok saja Allah boleh ambil. Tapi itulah setan ni bisikan. Orang lain maju, kau tak maju-maju. Kau satu kedai je. Kau satu bisnes saja. Dia sudah cocok. Akhirnya kita pun gairah nak jadilah orang yang ternama, yang sudah dipopularkan, yang dikenali orang. Ini setan ni kerja. Ini sifat tamak ni tuan-tuan. Sebab tu di sini kita bukanlah salah nak cari kekayaan. Tapi kita kena ingat kita ada 2 rumah tuan-tuan. Apa tu 2 rumah? Rumah dunia dan rumah akhirat. Kalau sekiranya kita ni nak pindah rumah tuan-tuan, kita sekarang dah jual flat kita, kita dah jual rumah kita. Lagi berapa bulan kau duduk ini? Lagi 3 bulan aja. Lepas ni aku nak kena kosongkan, nak serah kunci ni. Aku dah jual dah ni. Kau nak gimana? Aku dah belilah satu flat tu. Aku dah belilah satu rumah tu. Apa kita punya fikiran kita? Nak siapkan rumah tu, nak renovate dia, nak cantikkan dia. Pasal kita nak pindah ke sana. Yang rumah ni, mana sudahlah. Aku lagi 3 bulan tinggalkan rumah ni. Sana bocor. Tak apalah. Itu bocor sekejap 3 bulan. Lepas tu aku dah pindah dah. Nampak? Pasal apa? Pasal kita tahu kita tak duduk lagi kat rumah ni. Kita nak pergi rumah yang baru sana. Kita pun macam itulah juga. Rumah kita yang dunia ni nak kita tinggalkan. Bila nak pergi kau nak tinggalkan rumah dunia ni? Entahlah. Mungkin malam ni, mungkin besok, kalau panjang umur lagi setahun, kalau lagi panjang umur sampai umur aku 65 tahun atau 70 tahun paling maksimum, mungkin lepas tu aku meninggal. Tapi rumah yang nak pergi mana? Akhirat tu. Itu bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Habis macam mana kita? Dah siap rumah sana, dah hiaskan, dah renovate, dah pergi hantar buat dia punya perhiasan semua. Itulah yang patut kita persiapkan. Rumah dunia ni, ialah syukurlah apa yang ada, alhamdulillah. Bukanlah kita kata jangan bekerja. Macam tadi kita sebut, bekerja kewajipan kita. Tetapi jangan sampai melupakan kita daripada persiapan untuk kembali ke rumah akhirat. Itulah yang lebih kita perlu pentingkan dan perlu kita tanyakan diri kita. Begitulah firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bagaimana tipu daya syaitan terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itulah datuk kita dan nenek kita yang pertama. Apabila Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala mengangkat darjat Nabi Adam menjadi khalifah, ketua, pemimpin. Maka disuruh semua malaikat-malaikat yang di langit sujud pada Nabi Adam AS. Tapi iblis tak nak sujud. Jadi iblis tak nak sujud tu sebagai dia rasa marah. Kenapa Adam yang diangkat jadi khalifah? Aku dah ibadat pada Allah 70,000 tahun. Ini Adam sekali sujud pun tak pernah.
Dia pula dia jadi khalifah, aku pula disuruh sujud. Marah si iblis ni, sombong dia, takabur dia. Maka dia tak mau sujud pada Nabi Adam AS. Oleh kerana dia engkar perintah Allah, dia dibuang daripada syurga. Apabila dia dibuang pada syurga, dia nak masuk pintu syurga, malaikat tak bagi masuk. Maka dia pun cari jalan bagaimana nak masuk syurga. Maka dia pun nampak ular dalam syurga. Tu semua kawan-kawan dia. Sebab dia memang dah duduk syurga dah si iblis ni. Dia pun panggil ular, mari. Ular pun keluarkan kepala dia daripada pagar syurga tu. Kemudian dia pun kata, kau buka mulut kau, aku masuk mulut kau. Kau bawa aku masuk dalam syurga. Maka ular pun buka mulutnya, masuklah si iblis ni dalam mulut ular, masuk dalam syurga. Maka iblis ni pun bila duduk dalam syurga, apa dia buat? Dia pun duduk bersandar di satu pokok dan dia pun meniup serunai. Dia pun menyamar seperti orang tua yang berjanggut 10 helai. Kemudian apabila Siti Hawa yang mendengar bunyi serunai merdu tu, dia pun carilah siapa yang tiup serunai itu. Nampaklah si iblis ini yang seperti orang tua sedang menangis. Jadi Siti Hawa pun heran, kenapa pakcik ni menangis? Maka katalah iblis, bahawa sebenarnya aku menangis tengok korang berdua ni dalam syurga tak lama. Kenapa pula tak lama? Kalau kau nak lama, nak kekal dalam syurga, kau makan buah pokok ini. Inilah dia pokok buah ni, kalau kau makan, kau kekal dalam syurga. Siti Hawa kata, inilah pokok buahnya yang Allah larang kita makan. Kata iblis, itu rahsianya. Kalau kau makan, kau akan jadi macam malaikat duduk dalam syurga tak keluar. Tapi kalau kau tak makan, kau akan kena keluar. Jadi ini tipu daya syaitan kepada datuk kita Adam dan Siti Hawa. Itulah Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita semua. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Berkata syaitan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan para malaikat atau tidak dapat kekal dalam syurga. Dia menipu pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau kau tak makan, kau kena keluar daripada syurga. Kalau kau makan, kau akan jadi malaikat kekal dalam syurga. Jadi itulah tipu daya syaitan. Dalam surah Taha pula Allah Ta'ala sebutkan, fawaswasa ilaihi syaitanu qal ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Maka membisikkan syaitan, dia berkata, hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, sesuatu yang dapat mengekalkan kamu dan kekayaan yang takkan habis, yang takkan rosak. Jadi iblis ini dia menipu pada Nabi Adam dan Hawa supaya mereka melanggar perintah Allah, iaitu dengan makan buah larangan ini supaya mereka kekal. Kalau tidak, maka kamu akan keluar dari syurga. Habis apa jadi? Nabi Adam AS dengan Siti Hawa makan ke tak? Makan. Kenapa? Kerana nak duduk dalam syurga, nak kekal dalam kesenangan, tak mau keluar dari syurga. Kalau keluar dari syurga nanti susah. Dalam syurga apa nak semua dapat. Bukan macam kita kat dunia, nak apa pun kena kerja, nak makan pun kena masak. Kalau sekiranya nak rumah cantik pun kena bayar ratus-ratus ribu, kalau tidak juta. Dalam syurga, rumah macam istana, macam raja-raja duduk dalam syurga. Nak makan apa, pup depan mata saja. Itu syurga tuan-tuan. Syurga ni nikmat tuan-tuan. Sebab tu kita orang beriman ni, duduk dunia ni, maaf tuan-tuan, hapuk syurga pun tak ada. Maaf kata, kotor syurga pun tak ada. Dunia tak ada apa pun. Sikit saja, tapi manusia kan terlupa. Jadi oleh kerana itulah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa sudah digoda oleh syaitan untuk supaya mereka rasa sifat tamak, ingin nak kekal dalam syurga. Ini yang nak dibagi tahu ni tentang sifat syaitan membisikkan supaya kita tamak kepada keduniaan kita, untuk kita lebih-lebih padahal kita tidak bawa ke mana-mana. Nah, ini sebenarnya memang betul ada satu hikmah Allah Ta'ala. Jadi Siti Hawa pun makan
Apabila Siti Hawa makan, dia telan habis sampai masuk perut dia. Jadi sebab itu orang perempuan apabila setiap bulan dia datang kotor, buang kotoran dia. Kenapa? Sebab nenek dia yang pertama telah makan benda yang kotor, iaitu buah yang dilarang oleh Allah. Tetapi kalau sekiranya Siti Hawa tak makan, maka tak adalah kisahnya kita nak turun ke dunia. Tapi bila Siti Hawa dah makan, maka Nabi Adam pun makan juga. Tapi alhamdulillah bila Nabi Adam makan, Allah perintahkan Jibril tahan buah kholi itu kat tekaknya. Tak boleh telan habis. Tersangkut kat tekak. Jadi mujur jugalah ya. Sebab tu kita orang lelaki semua ada buah kholi kat tekak kita. Cuba rasa ada ke tak ada. Kalau tak ada ni something wrong ni. Ya, nampak? Orang perempuan licin ni tak ada, licin je. Sebab nenek Hawa dia telah habis. Tapi kalau sekira si Nabi Adam telah habis, Pak Imam tak datang Jumaat, kenapa? Uzur. Allah, Pak Imam pun uzur. Nasib baik Pak Imam tak uzur. Alhamdulillah. Ini hikmah Allah Ta'ala. Jadi sini kita tak kata Nabi Adam dengan Siti Hawa buat dosa. Tidak. Nabi-Nabi itu maksum, terpelihara pada dosa. Tapi Ustaz, dia dah makan buah larangan ni. Itu hikmah Allah. Kenapa hikmah Allah? Supaya jadi sebab turunnya Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Kalau Nabi Adam dan Hawa duduk dalam syurga, dalam syurga tak ada beranak. Sebab Siti Hawa pun tak datang uzur. Jadi kalau tak beranak, mana kita nak ada semua. Tapi bila diturun ke dunia lah, barulah Siti Hawa pun ada uzur. Nah, maka dengan itu dia pun beranak. Nah, dengan itu adalah zuriatnya. Hari ini kita semua. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS menjadi khalifah dalam dunia, bukan dalam syurga. Jadi Nabi Adam mesti turun ke dunia juga. Tapi kalau Nabi Adam diturunkan ke dunia tanpa sebab, orang kata Allah zalim. Kenapa Nabi Adam tak ada salah turun ke dunia? Allah jadikan sebab. Jadi ini hikmah Allah, tuan-tuan. Kita tak boleh kata Nabi Adam ini buat dosa. Tapi kita kata hikmah Allah Ta'ala, Nabi Adam memakan buah larangan dan turunkan ke dunia. Tapi itu dia punya intisarinya. Makna sifat rasa keinginan untuk dapat lebih. Apa yang Allah dah bagi tapi nak lebih lagi. Nak kekal pula dalam syurga. Itulah kita pun macam tu. Maaf kata kita dah diberi Allah dah cukup rezeki. Alhamdulillah. Pekerjaan pun ada. Semayang pun dapat. Belajar kelas agama pun ada. Syukurlah. Tapi kadang-kadang sifat tamat tu timbul. Nak lebih. Semayang pun dah tak dapat. Kelang kabut semayang macam kena kejar hantu. Datang kelas agama pun tak ada dah. Batang hidup pun tak ada dah. Semayang Jumat pun kadang ponting-ponting. Pasal sibuk. Pasal apa? Pasal ini ada keduniaan. Padahal yang lama tu dah cukup. Tapi pasal keinginannya lebih. Itulah kadang-kala perkara ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita tertipu. Seorang berkata, beberapa kali aku telah meninggalkan usaha kasab, tetapi terpaksa kembali berkasab berusaha, sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasab itu, maka tiadalah aku kembali kepadanya. Sebenarnya sebagaimana kita dah sebut tadi, kerja ataupun berusaha mencari rezeki itu juga Allah yang tentukan kepada kita. Jadi ada kalanya kita pun bekerja. Tapi Ustaz, setiap sekali saya kerja ni, tak lama saya kena buang lah. Tak sesuai lah kerja. Setiap kali saya kerja, lama-lama saya kena buang juga. Tak sesuai lah kerja. Jadi akhirnya kenapa? Kerana kerja tak mau pada engkau. Bukan kita tak mau kerja. Kerja tak mau kepada engkau. Jadi untuk apa? Untuk Allah nak letakkan kau, untuk meletakkan diri kamu depan Allah Ta'ala. Itu pilihan Allah. Itu tanda antara tanda pilihan Allah kepada hamba dia. Dia nak cari, dia bukan tak boleh kerja, boleh kerja. Tapi tak lama kerja, tak sesuai. Tak lama kerja, tak boleh nak kerja. Tak lama kerja, kena buang kerja. Jadi orang ni akhirnya kerja yang tak mau aku. Bukan aku tak mau kerja, kerja yang tak mau aku. Sudahlah, letakkan diri aku depan Allah Ta'ala. Kerja dengan Allah Ta'ala. Jadi ini macam seperti orang yang sudah berumur, yang sudah pencen, pergi mana-mana pun company kata, engkau sudah tua lah, tak payahlah, pergi balik lah. Pergi company, engkau ni tak boleh kerja lah, engkau dah sakit dah, pergi balik lah. Alamak Ustaz, saya cari kerja semua tak dapat. Kau tak dapat, kerja dengan Allah. Itu Allah Ta'ala yang letak.
Bukan kita tak mau kerja, itu Allah yang letak. Sudahlah, serah diri kau pada Allah. Rezeki itu Allah Ta'ala yang akan beri pada engkau. Dan memangnya pun semua rezeki baik yang kerja tak kerja pun datangnya daripada Allah. Itu dalam keadaan yang sedemikian, ya. Seorang murid merasa bahawa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali-wali Allah dengan keadaan sibuk pada ilmu zahir dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tidak mungkin. Ini satu orang murid lah. Murid ini pun seorang ulama juga. Seorang ulama, dia rasa diri dia ni ya nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, ya nak mendampingi Allah Ta'ala. Tapi dengan dia bergaul dengan orang ramai, dengan dia sibuk dengan mengajar, dia terasa susah nak sampai dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi rasa hati dia tu, dia nak tinggalkan mengajar ni semua, nak tinggalkan bergaul dengan orang ramai, nak tumpu diri dia pada Allah Ta'ala. Maka murid ini, seorang ulama juga, dia pun datang masuk ke kelas gurunya yang bernama Imam Abul Abbas Al-Mursi. Di sini tak sebut namanya. Ini saya dapat kitab yang lain. Nama gurunya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Mursi ni makamnya ada di Iskandaria. Di mana tu? Di Mesir. Memang dia seorang wali Allah besar. Masya Allah. Maka murid ini pun datang duduk dengan hati nak bertanyalah pada gurunya. Nak bertanya supaya Tuan Guru, Tuan Syekh, saya ni nak tinggalkanlah mengajar, saya tak mau capung orang, saya nak tumpu hati saya pada Allah. Dia pun duduk dalam kelas itu. Sebelum dia tanya kepada gurunya, gurunya sudah mula berbicara. Apa kata gurunya? Lalu aku pergi menghadap kepada guruku. Gurunya itu Abu Abbas Al-Mursi. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru pun bercerita. Syekh ni pun bercerita. Ada seorang terkemuka, seorang ulama dalam ilmu zahir, ilmu syariat. Ketika ia dapat merasakan sedikit dari perjalanan ini, perjalanan tarekat ini, ia datang kepadaku berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku mengajar, duduk dengan orang ramai untuk nak mengikuti perjalananmu, iaitu mengikuti jalan tarekat, nak berzikir, nak beramal sahaja. Ini Tuan Guru ni ceritakan ini sebenarnya murid itu belum tanya, tapi dia sudah beritahu kepada orang ramai, murid ini bertanya. Maknanya dia sudah membaca apa dalam hati murid dia. Wali-wali Allah ni, Masya Allah, ya. Allah buka kasyaf. Kasyaf tu apa? Nampak apa yang dalam hati kita. Kita sembunyikan dalam hati kita. Kita nak tanyalah Tok Syekh ni. Belum sempat nak tanya, Tok Syekh dah beri jawapan. Ini jawapan. Aku baru niat nak tanya dia, dia dah bagi aku jawapan dia. Ini para wali-wali Allah, Allah Ta'ala bagi kelebihan yang luar biasa, tuan-tuan, ya. Maka jawapannya, iaitu mana Syekh ni, dia menceritakan pertanyaan murid itu dan dia pun memberi jawapannya. Jawapannya, bukan itu yang harus kamu lakukan, tetapi tetaplah dalam keadaan kedudukanmu. Kamu mengajar, kamu bergaul dengan orang, sedang apa yang akan diberikan Allah padamu pasti sampai kepadamu. Mana Allah akan sampaikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Kamu nak jadi wali Allah, kamu nak jadi kekasih Allah, kamu nak mendekatkan diri pada Allah, Allah akan kabulkan. Tengok ulama-ulama kita saja. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala, semua mereka ni ulama yang sibuk dengan murid-muridnya, yang sibuk mengeluarkan fatwa, yang sibuk buat kajian ilmu. Untuk apa? Untuk orang ramai dapat panduan agama. Bila masa dia nak ibadatnya sepenuhnya? Bila masa dia nak beramal sepenuhnya? Tak ada masa. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku bagikan malam aku pada 3 bahagian. Sepertiga untuk aku ibadat, sepertiga untuk aku nak menulis dan membaca, dan sepertiga untuk aku berehat. Sepertiga saja untuk berehat. Maknanya kalau kita kata malam tu daripada lepas isyak pukul 9 sampai kalau katakan subuh tu pukul 6 lah, katakan musim sejuk lah, ya. Itu 9 jam. 3 jam saja Imam Syafi'i tidur. 3 jam dia menelaah kitab, buka kitab, tulis kitab. 3 jam lagi dia sembahyang tahajud. Itu pun dia kata dia tak ada masa. Subhanallah. Kita masa yang banyak, tapi tahajud kita terkejut.
Dekat subuh, dekat subuh lah. Baru kelang kabut nak sembahyang. Sembahyang apa? Tahajud kelang kabut aja. Maaf tuan-tuan, ni kita cakap je lah. Tapi betul lah tu. Itu yang berlaku pada kebanyakannya. Jadi itulah kita lihat Imam Syafi'i. Tapi subhanallah, Allah angkat darjat dia menjadi wali tuan-tuan. Bukan dengan kerana banyaknya sembahyang, bukan kerana banyak ibadat, tapi kerana khidmat dia kepada manusia. Khidmat apa? Menyebarkan ilmu agama. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam sepotong hadis, sebelum Imam Syafi'i lahir ke dunia tuan-tuan. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Nabi SAW sudah bersabda, akan ada satu orang alim daripada bangsa Quraisy, alim Quraisy yamlau tibaqal ardi ilman. Akan ada satu alim Quraisy yang memenuhi lapisan dunia dengan ilmu. Ulama-ulama cari, ini siapa ni orang alim Quraisy ini? Dicari-cari dalam golongan orang Quraisy. Memang ada beberapa ulama, tapi ilmunya tersebar, tak ada seperti Imam Syafi'i. Ilmu Imam Syafi'i tersebar seluruh dunia. Kelebihan Imam Syafi'i tuan-tuan. Kebetulan dia itu memang ahli Mekah, duduk di Mekah. Jadi orang datang membuat haji, ulama-ulama datang membuat haji, semua duduk dalam majlis ilmu Imam Syafi'i. Dan ilmu Imam Syafi'i itu sampai pada mereka, mereka bawa balik ke negeri mereka. Sebab tu ilmu Imam Syafi'i menyeluruh ke seluruh pelosok dunia. Subhanallah. Begitulah kelebihannya Allah beri pada Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i lahir, Nabi SAW sudah memberitahu kepada kita. Dan ayat ini, hadis ini dituliskan di dinding di sebelah makam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i di mana Ustaz? Di Qahirah, di Kairo makamnya. Kita ni tuan-tuan ya, kita ikut mazhab Syafi'i tapi tak pernah jumpa ziarah Imam Syafi'i. Ada rezeki kita pergilah ya ke Kairo ziarah imam kita. Terima kasihlah atas apa yang dia telah susah payah untuk kita. Hari ini kita menikmati kemudahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya pesanan daripada guru ini kepada muridnya, bukan dengan cara kamu meninggalkan mengajar manusia, bukan cara kamu meninggalkan pergaulan manusia baru kamu dapat dekat diri kamu pada Allah, tetapi dengan kamu punya niat yang baik itu, Allah akan sampaikan hajat kamu juga. Macam kita hari ini, aku nak jadi wali Allah, aku nak jadi kekasih Allah. Bukan. Kita beramal seperti biasa dan kita pun membuat pekerjaan dunia kita seperti biasa. Yang pentingnya hati kita kepada Allah Ta'ala. Jangan hati kita tu riak, jangan ada ujub, hati kita ikhlas dan Allah akan mudahkan kepada kita. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kau bukakanlah mata hati kami untuk mendapat marifat-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi berkati. Jadikanlah hidup ini kami hidup dengan taat pada-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami pada dosa dan maksiat ya Allah. Jauhkanlah kami pada tertipu dengan diri kami ya Allah. Kami tahu kami lemah, kami dhaif ya Allah. Kami tahu hati kami penuh dengan kegelapan. Kami tahu hati kami terhijab daripada marifat-Mu. Kami mohon pada-Mu ya Allah, dengan keberkahan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukakanlah pintu marifat-Mu pada kami. Cahayakanlah hati kami dengan nur-Mu ya Allah. Cahayakanlah penghidupan kami dengan nur-Mu ya Allah. Jadi cahayakanlah kami keluarga dan anak isteri kami dengan nur-Mu ya Allah. Cahayakanlah kami dalam kubur kami ya Allah. Cahayakanlah kami di yaumul mahsyar ya Allah. Cahayakanlah kami di atas jembatan siratal mustaqim dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu dengan nur-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Kau berkatilah hidup ini ya Allah. Jadikanlah pencarian kami pencarian yang halal, yang bersih ya Allah. Mudahkanlah kami mendapat rezeki yang baik, yang barakah, yang membawa kami taat pada-Mu ya Allah. Kami mohon pada-Mu ya Allah. Andai kata rezeki kami di langit Kau turunkanlah. Andai kata rezeki kami di bumi Kau keluarkanlah. Andai kata kalau rezeki kami itu jauh Kau dekatkanlah. Andai kata rezeki kami itu haram Kau sucikanlah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir dan penyakit yang batin, dan sembuhkanlah penyakit anak isteri kami, keluarga kami, dan sembuhkanlah penyakit mereka yang sedang sakit yang bermohon doa dari kami ya Allah ya Tuhan kami. Kau jadikanlah anak isteri kami orang yang soleh dan soleha. Jadikanlah anak-anak kami orang yang taat pada-Mu dan mendoakan kami setelah mati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semua kami mempunyai hajat ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, hajat hadirin dan hadirat ya Allah. Terimalah doa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita berhentilah sampai pada kalam hikmah yang ketiga, perjuangan tidak mengubah takdir. Wallahu alam. Ya para jemaah sekalian, insya-Allah pada minggu hadapan ni kita akan dikunjungi oleh ulama daripada Mesir, iaitu bekas mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, insya-Allah. Alhamdulillah, negara kita beruntung tuan-tuan ya. Setiap masa ada saja kunjungan alim-alim ulama, dan bukan calon-calon ulama pula, masya-Allah. Jadi insya-Allah Syekh Ali Jum'ah ialah bekas mufti Mesir, beliau akan kunjung ke Singapura pada minggu hadapan, dan insya-Allah akan diadakan majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tanggalnya, iaitu 19 hari bulan Oktober ini di Masjid Sultan. Lagi dari hari ini dah 10 hari bulan ni, lagi 10 hari aja lah ya. 19 hari bulan, hari Sabtu depan, bukan Sabtu besok ni, lagi satu lagi ya. Dan insya-Allah pada 18 hari bulan 18 Oktober, hari Jumaat pula, Jumaat malam Sabtu, akan diadakan Maulid Rasulullah SAW di Masjid Abdul Razak di Jalan Ismail di Yunus ya, kelolaan Majlis Rasulullah SAW Singapura. Di majlis itu akan bermula lepas maghrib, dan insya-Allah saya akan menyampaikan syarahannya lepas isyak. Siapa ada ke lapangan silakan pada 18 hari bulan Oktober, hari Jumaat ya, iaitu Masjid Abdul Razak di Jalan Ismail Yunus. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pihak kami iaitu MHDS, kami ada mengelolakan pesantren kilat untuk tahun yang ke-11. Pesantren kilat ini kami buka untuk anak-anak remaja. Anak remaja antara umur 13 sampai kepada umurnya 19 tahun. Zaman sekarang tuan-tuan, tak mudah nak jaga anak-anak remaja ini. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak remaja atau anak saudara atau cucu saudara, masukkanlah mereka pesantren kilat ini. Pesantren ini selama 5 malam 6 hari dari tanggal 17 sampai 22 November. Alhamdulillah kami adakan training dia, iaitu di Kulim Training Center di Johor, Kota Tinggi tuan-tuan. Ya, yurannya $180 untuk seorang budak. Ya, kami hanya terima 100 anak. Kalau dah penuh, kami tak terima lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, $180 ni pun sebenarnya tak cukup. Tapi kami subsidi, kami keluarkan duit tabung kami sendiri. Ini merupakan kelolaan iaitu Persatuan MHDS, Moral Human Development Society, Persatuan Pembangunan Insan dan Akhlak, yang saya sendiri menjadi sebagai chairmannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ingin daftarkan untuk anak-anaknya, boleh ambil borang daripada meja saya ya, dan juga borang daripada pegawai saya insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita sama-sama membacakan Fatihah untuk semoga Allah Taala menyembuhkan seorang bayi yang masih kecil lagi yang bernama Abdul Syafi bin Muhammad Hairi. Mudah-mudahan diberikan dia sihat walafiat, disembuhkan sakitnya. Dan juga kita membacakan Fatihah untuk semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sampaikan kepada arwah iaitu kepada arwah sukarelawan masjid yang baru meninggal petang tadi. Namanya Allahyarham Haji Radwan bin Haji Rahmat. Ya, mudah-mudahan Allah Taala kumpulkan rohnya bersama arwah yang salihin dan dijadikan kembalinya dalam syurga Jannatul Firdaus dengan barakah syafaat Nabi SAW. Dan demikian juga semoga Allah Ta'ala mudahkan saudara kita Muhammad Amiruddin bin Ishaq yang akan menjalani iaitu operasi pada esok hari kerana berlaku kemalangan atasnya. Dan kita pemohon pada Allah dengan berkat Nabi SAW, semoga beliau juga selamat dalam dia punya operasinya dan diberikan dia kesihatan. Dan demikian juga supaya kita bacakan Fatihah, semoga disampaikan kepada Haji Sa'dun bin Muri, ya, Haji Sa'dun bin Muri yang sedang sakit di hospital. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan dia kesembuhan dengan niat yang tersebut, dengan berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya, mungkin tersilap kata, terkasar bahasa. Marilah sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.